السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Bermaksud kemudian kamu semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 16. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-An'am 12, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Pasti kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat tanpa syak wa sangka. Al-An'am ayat 12. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah dalam firman-firman-Nya sebagai peringatan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datin Alia dan seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini dalam kita punya kuliah. Nak kata bulanan pun bulanan lah, nak kata mingguan tidaklah, ya, sebab kita punya kelas ini dalam keadaan tengok situasi masa yang free sesuai, dan kelas terakhir kita adalah pada tanggal 20 Ogos yang lalu. Bulan September langsung tak ada kelas, walaupun patut ada kelas, tapi saya terpaksa mohon ditundakan kerana di atas urusan keluarga. So pada pagi ini bersamaan dengan 8 hari bulan Oktober, kita kembali bertemu. Jadi sebulan lebih lah tak bertemu. Namun begitu, apa yang penting kita dengan soal ilmu ini, pencariannya kita teruskan. Penghayatan ilmu wajib kita lakukan kerana hidup dengan ilmu adalah satu kemenangan sebelum kemenangan kita di alam mahsyar nanti. Kerana ilmu selama-lamanya adalah merupakan pemandu kepada kita. Justru tidak ada manusia yang boleh mengambil sikap mudah-mudah tentang ilmu atau mengambil sikap acuh tidak acuh dengan ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan soal ketuhanan, ilmu yang bersangkutan dengan soal akhirat, ilmu yang berkaitan dengan soal kiamat, hari pembalasan, ilmu yang bersangkut dengan cerita neraka syurga, dan itulah kenyataannya pasti merupakan ilmu yang tidak mesti diisi
dalam kehidupan beragama kita. Saya sebut dalam mukadimah ini, di pentas saya kena sebut, satu dorongan motivasi, bersama-sama kita nak dorong hati kita ke arah itu, kerana dalam wacana kehidupan beragama kita ni tuan-tuan, kita pasti akan menemui dan bersama dengan dua alam. Alam pertama, alam bumi kita sekarang ini, dan alam kedua, alam mahsyar ataupun alam barzakh, alam kubur hinggalah alam mahsyar. Ini satu kepastian dan kemestian. Isunya sekarang ialah, apakah tidak ada satu kaitan langsung antara alam bumi dan alam akhirat? Jawapannya ada kaitan. Sebab alam bumi, alam kita beramal, alam akhirat, alam kita menerima balasan amal. Selang balik, alam bumi, alam kita beramal, alam akhirat, alam kita menerima balasan amal kita. Jadi dengan itu, kalau ada orang yang cuba menidakkan tentang hakikat alam akhirat dengan dianggapnya tak ada permasalahan apa, silap. Sebab bagaimana anda nak berjaya di alam sana tanpa anda kaitkan hidup anda dengan akhirat? Beramal untuk akhirat, akhirat memberi pembalasan. Jadi situlah kita punya kunci kekuatan kita, iaitulah kita dengan alam akhirat tidak boleh berpisah jauh. Dan tak boleh berpisah pun. Betullah kita belajar ilmu di dunia untuk beramal ke akhirat. Kita belajar ilmu di muka bumi untuk kita bawa ke akhirat dalam bentuk amalan. Apalagi kita belajar tentang ilmu keakhiratan, ilmu bersifat yang bercakap tentang kiamat, semua itu untuk kemenangan kita di alam sana nanti. Jadi ini saya kira sebagai satu rumusan mudah, mukadimah mudah pada saya untuk saya beri satu motivasi kepada seluruh yang hadir pada pagi ini, betapa tidak pernah merugi orang yang belajar tentang ilmu keakhiratan, bahkan lebih insaf, lebih sedar. Waktu kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, orang yang belajar tentang ilmu kiamat, ilmu akhirat, ilmu tentang kematian, dia akan terdorong kepada beberapa perkara. Yang pertama, dia akan segera bertaubat pada Allah. Dia tahu dia buat silap. Yang kedua, dia akan menolak kejahilan, dia akan pegang ilmu. Yang ketiga, dia nak mati dalam keimanan, tidak mati dalam kekufuran. Yang keempat, dia nak keselamatan di alam kuburnya, bukan kecelakaan. Maka ini antara proses kita. Ya, sebab itulah maka tuan-tuan, tahniah kepada kita yang masih lagi dalam keadaan mampu untuk beristiqamah dengan majlis ilmu kita ini, walaupun diadakan tidak menentu, sekali sebulan, mungkin 2 bulan sekali, tapi kita masih lagi bercakap tentang soal kita dengan taqwa, kita dengan akhirat, kita dengan hari kiamat. Semua ini proses kita untuk kita menjana hidup yang sejahtera dan bahagia. Jom kita sama-sama sambung balik perbincangan ilmu kita, page ke-99, daripada tajuk manusia berpecah dalam kelompok. Itu dia sudah dipaparkan oleh Datin Alia, ya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, isu berpecah manusia dalam kelompok ini hakikatnya ialah isu yang besar. Kenapa? Sebab hari akhirat adalah hari yang memisahkan manusia. Hari akhir hari akan pisahkan manusia, terutama kelompok yang beriman, kelompok yang tak beriman. Sebab kelompok beriman dengan tak beriman tak akan bersama. Tak akan bersama, dua kelompok yang berbeza dari sudut iman dan amalnya. Jadi hari akhir suatu hari yang memisahkan. Berbeza dengan di bumi. Saya tadi dalam kuliah subuh di surau Ar-Rahmah, saya sebut cerita ini sebab ada kaitan dengan tafsir pagi tadi. Kita alam bumi, kita mungkin boleh bersatu dan bersama-sama dalam satu kelompok. Orang tak sembahyang bersama orang tak solat. Orang tak solat sekelompok dengan orang solat. Orang buat baik berkelompok bersama orang buat tak baik, buat benda jahat contohnya. Orang yang berdosa
bersama orang yang tak berdosa. Orang jaga ibadah, jadi bersama orang tak jaga ibadat. Kawan tu tak pernah sembahyang, kawan ni sembahyang, boleh bersama ke satu rumah, satu jabatan, satu lokasi tertentu, bahkan mungkin satu bilik. Ya. Berlaku. Itu bumi. Tak berpisah manusia atas apa alasan, walaupun ada perbezaan di sudut agama ataupun iman dan amal. Yang tak solat bersama orang yang solat. Berakhlak baik sama orang tak baik akhlaknya. Mungkin serumah. Dalam rumah kita mungkin macam tu pun. Ya, seorang ayah jaga solat, anak tak bersolat. Contoh, seorang bapa jaga ibadat, anak-anak tak jaga ibadat. Tapi di rumah yang sama, makan bersama. Itu dunia. Tetapi di hari akhirat, no way, takkan bersama. Orang yang beriman fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Orang yang baik satu kelompok Allah akan letak tempat yang terbaik, kelompok yang buruk Allah himpun tempat yang buruk. Inilah kenyataan yang kita kena fahami, berpecah manusia dalam kelompok. Menurut ulama tafsir, ketika saat berlakunya tiupan segala yang dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka berpecahlah manusia dalam kelompok yang kecewa. Itu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang kufur, kelompok yang ingkar, kelompok yang maksiat pada ini akan duduk kelompok mereka. Pada masa itu tak kira bangsa apa dah. Yang dikira ialah siapa yang kufur. Duduklah di situ. Bangsa apa tak kira. Manusia dalam kehidupan akhirat tak kenal bangsa dah tuan-tuan ya. Itu kenyataan, kita kena faham tu. Manusia di padang mahsyar nanti tak kenal bangsa dah. Tak ada dalam Melayu, Cina, India, Kadazan, Dayak, Iban, tak ada dah. Arab, bukan Arab, tak ada. Di padang mahsyar, iman ataupun tidak beriman. Muslim ataupun kufur. Mukmin ataupun tak elok. Ataupun kufur pada Allah. Itu saja. Kena faham macam tu. Betullah nilai bangsa semasa dunia saja. Nilai bangsa, nilai keturunan di bumi saja. Di padang mahsyar tak ada dah bangsa keturunan. Ada ialah iman, kufur. Jahat, baik. Saleh, tidak saleh. Kita faham macam tu. Jadi orang yang berpecah nanti kelompok pertama dia, yang kecewa, iaitu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul penyesalan dalam diri mereka terhadap kejahatan dan dosa selama hidup di alam bumi dahulu. Jadi ini di antara isu yang kita kena tengok dalam kacamata agama. Si pendosa ini tuan-tuan, di hari akhirat, mereka akan timbul penyesalan sebab apa? Sebab Allah akan cerita balik di mana kesilapan dia. Sulang balik, hadis Nabi sebut ni. Si pendosa akan kecewa, menyesal yang tak sudah-sudah di alam sana sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mendedahkan dia punya akhlak, perilaku, ibadat, amal masa hidup dahulu. Akhlak buruk je lah. Allah akan pancarkan live telecast ibadah mahsyar nanti. Soalan macam tu lah. Ya? Inilah kamu semasa kamu hidup. Puluhan tahun kamu hidup, inilah kamu. Kejahatan, kemaksiatan, kekufuran kamu telah lakukan. Jadi pada masa itu, riwayat hadis rusuk dalam hadis rusuk, si yang kufur, dia akan mula menyesal. Ayat-ayat Al-Quran yang banyak tu. Ada yang mengadu pada Allah, ya laitani kuntu turaba. Ada yang mengadu, ya Allah, kalau begitu aku nak jadi tanah kembalilah, aku nak balik ke bumi semula. Ada yang berkata, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akuna salihin. Ada meratap merayu nak balik ke untuk beribadat semula, bersedekah, derma macam-macam. Ada yang kata kami menyesal pada hari ini, ya Tuhan. Kami dah tengok kenyataan dan kami menyesal pada hari ini, pada surah As-Sajdah contohnya. Jadi pada masa itu, watak manusia adalah watak penyesalan. Dan mereka menyesal sebab Allah gambarkan dengan jelas. Inilah keadaan kau masih hidup dahulu. Dosa telah kau buat, maksiat kau telah buat, inilah keadaannya. Jadi bila gambaran itu datang secara begitu rupa, mereka mula tertekan, merayu, meratap untuk mereka balik ke bumi sebagai manusia untuk beribadat ataupun jadikan tanah itu sampah hidup lagi.
Jadi ini kenyataan disebutkan para ulama menunjukkan penyesalan datang daripada dosa yang telah dikerjakan. Itulah dia dalam agama ni, tuan-tuan puan-puan, kita pegang, kita banyak-banyak bercakap ni tuan-tuan. Kaitan dosa pahala ni, kiamat ni tak boleh kita pisahkan. Kalau kita cakap al-kiamat, dosa pahala kita kena angkat. Cakap kiamat, baik buruk kita kena cakap. Saat kiamat bercakap tentang soal amal kita. Tak boleh tak bercakap. Sebab itulah kaitan akhirat. Baik. Sebab itulah dosa ni tuan-tuan sekalian. Dalam agama, ia sesuatu yang kita tak nampak pada masa kita buat. Dosa ni benda kita tak nampak. Besar mana, kecil ke, sebesar macam mana kita tak boleh cerita. Tetapi ia ada. Bila buat maksiat, dosa menanti. Nampak tak nampak? Tak nampak. Tetapi daripada Masya Allah, nampakkan dosa tu. Sebab itulah makin bila dosa mula nampak, manusia mula tercengang. Ketika dosa tak nampak, manusia tak rasa apa. Maka itu dia tanya di kita lah. Tapi saya tak kata kita lah, mungkin orang lain. Bila anda minum arak contohnya. Minum arak, katalah. Ya bukan gelas arak ya. Minum arak. Peminum-minum tadi nampak dosa. Dosanya nampak tajam macam duri. Dosa nampak macam busuk. Tak ada. Tapi mungkin kemanisan bagi dia. Seronok. Minum arak. Arti ketika buat maksiat, dosa kita tak nampak. Kita tak rasa pun. Bebanan. Tapi tertekan. Teban daripada Masya Allah. Tunjukkan. Dosa bersifat bertekanan. Sebab tu ada ulama yang kata, dosa itu dijelma bentuk-bentuk yang buruk. Dosa itu dijelmakan bentuk yang buruk, yang menakut, yang apa ya? Yang menakutkan. Ada mungkin dalam bentuk rupa benda yang menakutkan. Ada mungkin bentuk rupa benda yang membimbangkan. Yang pentinglah ketika itu Allah nampakkan. Dosa tak nampak masa di bumi, nampak di alam mahsyar sana. Ketika itulah penyesalan datang. Sebab itulah manusia, dia tak nampak dosa, dia seronok. Santai. Anda tekan aku buat maksiat pun tak ada masalah apa. Tapi tunggu. Wa ghadiballahu alaihim. Allah akan murka atas kamu. Walahum azabun syadid. Allah sebut dalam surah Asy-Syura. Ayat 42 tak silap saya. Jaga kata Allah. Wa ghadiballahu alaihim. Allah akan murka atas kamu di pada mahsyar. Azab pedih menanti kamu. Nah, itu dia. Jadi ini merupakan gambaran menunjukkan kepada kita bahawa kelompok kecewa dia akan tunjuk kekecewaan di pada mahsyar. Dia tak akan tunjuk kecewa sekarang. Lepas tu berbeza dengan orang Islam. Nah, ini saya agak lama sikit titik sebab saya ingat titik ini penting. Titik ini merupakan poin penting pada kita ni. Puan-puan dia yang bersama saya pada pagi ni. Untuk orang Islam, apa beza orang yang beriman dengan tidak beriman? Apa titik beza poin yang membezakan antara orang beriman dengan tidak beriman? Masih hidup di bumi lah. Orang beriman yang ada iman, bila dibuat silap dan salah, dia cepat menyesal. Pegang poin saya pada pagi ni. Orang beriman yang ada iman, memang dia buat salah juga, dia manusia. Dia buat salah, dia cepat menyesal. Adapun orang tak beriman, dia buat salah, dia tak akan menyesal dan tak menyesal. Penyesalannya hanya pada mahsyar. Jadi ini titik beza. Batu orang beriman, bila buat salah, dia terus nampak depan matanya, aku dah buat silap, ya Allah, ampunkan dosa. Dia boleh menangis. Dia boleh bertaubat malam, siang, pagi, petang. Dia buat dosa belah pagi, malam dia bertaubat. Dia berdosa belah malam, pagi bertaubat. Dosa jam 10 pagi, sebelah dia bertaubat. Jam 10 berdosa, sebelah bertaubat. So apa? Dia ada iman. Jadi kita hidup tuan-tuan nak kena dipanul iman. Kita buat dosa macam mana pun, ada jalan kita pulang pada Allah. Itu satu ya. Baik. Sedangkan golongan yang beriman, ini golongan yang dipecahkan tadi kan, golongan yang kufur, menyesal. Sedang golongan beriman pula berada ketenangan dan menunggu masa untuk menerima balasan kebaikan
disebabkan amalan baik yang telah mereka lakukan selama beribu dahulu. Mana orang beriman tenang? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka tenang setenang-tenangnya. Batu orang beriman di pada masyar, mereka tak sempit. Orang beriman di pada masyar tak ada kesempitan. Walaupun sempit macam mana alam kubur mereka sampai alam masyar, susah payah mereka tak berasa sempit. Betul kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW daripada Bukhari Muslim. Ketika Nabi membayangkan 7 golongan manusia di bawah arasy itulah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis masyhur, sangat masyhur daripada hadis Bukhari Muslim. Sabda Nabi SAW, 7 golongan manusia Allah akan letak kepada bawah arasy. Di bawah lindungan Allah secara total, tak ada masalah. Ibarat mudah katanya, tenang, suasana, menenangkan hati, menceriakan keadaan. Orang luar sana sedang susah payah, menangis, meratap, meraung. Tapi kelompok ini, tidak. Ibarat mudah kata, sambil minum air, sambil sembang lah. Orang sana kelaparan, dia minum air, senang. Orang sana dalam meraung, menangis, dia tenang, bahagia, sembang. Ini maksud hadis. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillin. Allah tak di bawah arasy. Makna apa ni? Orang mukmin tenang. Bahkan mereka langsung tak melihat situasi yang berlaku dalam konteks kepayahan orang. Tak ada mereka diberitahu pun. So, mereka tenang. Orang bakal syurga ni tuan-tuan. Ini saya ada satu kitab ya yang bertajuk Yaumun fil Jannah. Kitab ini saya cukup seronok membacanya, dia lama dah, dan saya pernah bawa dalam kuliah di TV3 dan ustaz satu hari tentang syurga. Sehari dalam syurga. Tajuk buku ini ialah Yaumun fil Jannah, sehari dalam syurga. Pengarang kitabnya Syekh Mahmud Al-Masri bawa satu penceritaan macam mana dalam syurga pada pagi sampai ke malam. Pagi sampai pagi besok. Dengan hadisnya. Tapi bukanlah syurga sehari, tapi nak cerita syurga sehari macam mana. Sampai tahap ada hadis sebut kepada kita, orang syurga ni, dia tak diberitahu tentang ahli neraka susah. Sebab apa? Sebab mereka tak akan fikir tentang orang punya kepayahan. Allahu Akbar. Sebab mereka dikosongkan. Yang mereka nikmati seronok, santai. Seronok, santai. Bahagia, sukaria. Mana fikir tentang hal orang? Susah payah. Ini semua nikmat daripada alam syurga. Yaumun fil Jannah. Ada dalilnya. Jadi pada masa orang dalam kepayahan, ahli syurga tak rasa apa. Sebab mereka tak alami. Kehidupan mereka penuh kenikmatan. Jadi, apa yang penting saya nak kaitkan ialah ketenangan, dalam keadaan ketenangan dan menunggu masa untuk menerima balasan kebaikan disebabkan oleh amal baik mereka dahulu. Jadi, ini pecahan makhluk daripada masyar. Kelompok yang gagal, kesempatan yang teruk-teruk, dalam keadaan yang tak menenangkan, dalam kepenyesalan, kerana dosa mereka. Golongan yang kedua, tenang setenang-tenangnya, kerana mereka itu diberikan ganjaran pahala Allah dan ganjaran menanti mereka adalah syurga. Akan mereka masuki baik. Tuan-tuan, puan-puan, ini menunjukkan betapa bahawa berlakunya tiga perkara yang ketiga semata-mata untuk menyatakan kesanggupan ini. Tiupan ketiga ini untuk bangkit manusia. Tiupan ketiga sangkala ini, an-nafkhatus tsalitsah, betul-betul untuk memisahkan manusia. Walaupun ada hubungan darah daging ke, hubungan kerabat ke, pada hari itu memang tak ada apa lagi dah. Adik-beradik boleh berpisah. Ibu ayah boleh berpecah. Rakan taulan, pernah sejabatan, pernah serumah, pernah sekampung, akan berpisah kasih. Inilah kenyataan yang kita nak kena fahami, kerana ketika itu manusia keadaan berpisah dan tidak akan bertemu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian page ke-100 itu, tengok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah keadaan manusia setelah berlakunya tiupan sekali digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ni ketika kita dibangkitkan semula oleh Allah Azza wa Jalla ni.
Allah gambarkan surah Al-Ma'arij ayat 34. Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 43-44, surah ke-70. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Allahu akbar. Ini sebahagian ayat yang menceritakan tentang kedahsyatan situasi kebangkitan manusia alam mahsyar nanti, alam akhirat nanti. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun." Iaitu mereka hari segera keluar pada kubur masing-masing menuju pada mahsyar dalam keadaan seolah-olah mereka berkejaran tempat berhala yang mereka sembah dahulu. Ini tanda cerita tentang apa ni? Ayat tentang orang kafir ni. Mereka keluar pada kubur mereka keadaan huru-hara. Dan mereka berkejaran. Bersama mereka seolah tak tahu nak ke mana. Kulu hilir, ke kanan ke belakang. Seolah bergerak ke depan, tak kena. Bergerak ke kanan ke kiri, tak kena. Undur ke belakang, tak kena. Pergi ke depan, tak jumpa jalan. Ini semua kata para ulama kan kedahsyatan bagi orang kafir ketika mereka kelompokkan nanti, seolah-olah mereka tak ada jalan untuk mereka pilih. Nak ke kanan, tak selamat. Ke kiri, tak selamat. Ke belakang, tak selamat. Allah gambar seolah mereka berkejaran, mereka itu semua berhala. Jadi tak apalah kita tak nak cerita berhala, kita nak cerita bagaimana mereka kena hiruk-hiruk itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini penjelasan jelas kepada kita bagaimana hiruk-hiruk manusia sampai mereka tak tahu jalan yang setahu mereka. Harapan mereka, kalau ke kanan, ada menanti keselamatan. Mereka punya harapan, ke kiri, ada kebaikan menanti. Mereka belah ke belakang, harapan menanti mereka, itu kebaikan menanti. Tapi tidak rupa-rupanya. Ke kanan pun bermasalah, kiri masalah, ke belakang masalah. Bayangkan, saya nak bayangkan, tak tahulah kalau betul cerita saya ni betul-betul lah. Kalau tak betul, itu kelemahan saya. Macam kita sesat lah, kita sesat. Di jalanan. Kita pergi belah depan, tak jumpa jalan, kita nak keluar. Bila kita reverse kereta ke belakang, pergi belah kiri, tak boleh keluar. Kita undur ke belakang, reverse kereta ke belakang, betul ke belakang, harapannya jalan keluar jumpa, tak jumpa. Bayangkan pada masa itu, apa akan berlaku? Kita akan sempit jiwa, sempit hati, menangislah kita. Kena pula jam 2 pagi. 1:30 pagi orang semua tidur contohnya. Contohlah ya. Orang dah tak ada dah. Semua dah masuk rumah, tidur masing-masing. Kita dalam kesesatan. Tak jumpa jalan pulang. Ke kanan, kiri, ke belakang, ke depan. Bayangkan apa keadaan kita. Menangis, meratap, meraunglah kita. Seorang-seorang lah. Inilah bayangan keadaan mereka yang berdosa pada mahsyar nanti. Mengharapkan jalan kanan selamat, tak selamat. Kiri selamat, akhir mereka akan kecewa. Dan kata Allah Azza wa Jalla, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Sambil pandangan mereka tunduk, mereka diliputi kehinaan. Tak ada jawapan nak cari. Aku harap jalan kanan selamat, tak jumpa keselamatan. Aku pergi belah kiri, harap jalan kebaikan, tak jumpa kebaikan. Undur ke belakang, tengok, kata Allah Azza wa Jalla, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Maka mereka tunduk dalam keadaan tak tahu nak buat apa dah. Redalah aku keterima azab Allah hari ini. Allah nak hukumlah aku. Allah, ketika itu dalam keadaan orang tak beriman, tak ada apa dah. Tak ada hujah aja. Nak berhujah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini satu ayat yang sebenarnya, kalau saya nak tafsir lebih lanjut, kita kena buka kitab untuk tafsir. Tapi rumusan ayat tentang kedahsyatan orang-orang kufur, ketika Allah bangkit mereka tak tahu jalan pulang, tak tahu jalan kebaikan. Hanya menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima keputusan qat'i Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, boleh kita renung sekejap tentang ini. Ini tadabbur lah. Sebab bila saya bawa ayat Al-Quran dalam kitab yang saya tuliskan ini, tujuan untuk tadabbur sebenarnya. Dan nak renung bersama-sama. Apalagi kalau bercakap tentang situasi yang menakutkan tadi. Itulah kita dalam hidup beragama ni tuan-tuan, kata Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, tak silap saya, ulama tasawuf yang terkemuka, kata Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, perjalanan kita di hari akhirat sebenarnya amat bergantung dengan jalan di atas muka bumi lagi. Ulang balik. Jalan kita daripada masa nanti amat bergantung dengan jalan masa kita hidup di bumi. Arti kalau jalan kita ini jalan yang clear, jelas dalam agama, clear tentang hukum hakam, clear tentang soal ibadat Allah, jalan clear, kita buat kebaikan, itulah jalan kita akan ke syurga daripada masyarakat. Jalan sama, jalan ilmu, jalan iman, jalan taqwa. Kalau saya boleh kaitkan satu hadis Nabi lah. Hadis begitu lama kita sebut dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini pun. Nabi kaitkan dengan soal orang yang dapat syurga ni, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Siapa yang berada lorong ilmu, dalam hidupnya dia cari lorong ilmu, lorong iman, lorong taqwa, lorong kebaikan, itulah kehidupan dia. So dia tengah beribadat sunat ke wajib dalam urusan harian sosial dia pilih aku nak hidup di jalan yang baik. Jalan keimanan, jalan taqwa, jalan yang benar-benar bawa ke keselamatan. Di jalan tu, sebenarnya orang macam ni, dia telah cipta jalan kemenangan di alam akhirat. Nabi bersabda, dia berkata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Siapa yang memilih jalan kebaikan di atas bumi ini, Allah akan permudah jalan ke syurganya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Allah akan permudah jalan ke syurga. Apakah ini sesuatu yang kita tak nak pandang secara penuh keinsafan, tuan-tuan? Renungkanlah. Arti kita membina highway kehidupan kita. Kita bina highway kehidupan akhirat di awal hidup di bumi lagi. Ulang balik. Kita membina highway untuk sampai ke akhirat dengan selamat daripada bumi lagi. Kita jadikan highway kita terbentang luas, lurus ke senes kita pergi, di bumi lagi. Jadi kalau kita dapat jaga ibadat secara konsisten, dengan penuh penghayatan, dengan penuh keredaan Allah, dengan penuh istiqamah, tuan-tuan sedang mencipta highway untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu kenyataan. Saya sebut di awal tadi, biarlah kita hidup dalam suasana kita rasa nikmat beragama itu. Nikmat beragama kita rasa, nikmat Islam kita rasa, nikmat beramal kita rasa. Bila kita ada nikmat dalam hidup kita jaga betul-betul. Kita sedang melalui highway kita ke akhirat dan selamat. Highway kita seorang je. Tak seorang dah, insya-Allah. So amal kita, hak kita. Kita pikul dosa orang. Kita pikul dosa kita kebaikan kita. Jadi kalau kita bina highway sekarang daripada sekarang, amal soleh, itulah jalan kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhan kami, permudah urusan kami, amal ibadat kami, hati nurani kami, niat kami, ya Allah, betulkanlah, termasuklah ketundukan kami kepada-Mu, ya Allah. Kita merayu, meratap kepada Allah Azza wa Jalla tanpa cuai, tuan-tuan. Baik. Yang keduanya, ini ayat masyhur ni daripada surah Yasin. Pasal 153, Allah sebut kepada kita, wa nufikha fis suri فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
Surah Yasin ayat 53, kita dah baca surah Yasin tiap hari mudah-mudahan. Surah Yasin surah yang 36. Baik tuan-tuan sekalian. Allah sebut tentang soal kematian dan hari kebangkitan. Apa kata Allah SWT? Dan akan ditiupkan sekala, menghidupkan orang telah mati. Apabila berlaku yang demikian. Tiupan sekala yang kedua, yang ketiga tadi, orang mati bangkit. Kemana bangkit? Nak tuju pada mahsyar. Kemana nak pergi akhirnya? Syurga atau neraka. Itulah kebangkitan kita yang ketiga daripada trompet malaikat tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, bila datang tiupan kala tersebut, apabila mereka buat demikian, semuanya gerak, semuanya segera bangkit keluar. Tengok tuan-tuan ya. Fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yusallun, mereka bangkit keluar dari kubur mereka masing-masing untuk menghadap Tuhannya. Itu kenyataan manusia tanpa cuai. Betul ada ulama yang kata takkan ada siapa pun yang boleh menolak kepastian kiamat itu. Tak siapa yang menolak tentang kepastian. Bermakna bila hari Allah bangkitkan, tak ada siapa yang boleh cuaikan diri. Nak sembunyi contohnya, nak lompat ke syurga terus ke, tak nak melepas dia, tak ada. Tiap orang akan dibangkit dalam keadaan ditanya soalan yang sama. Ada orang tanya saya, apa yang kita fikir tentang Allah punya soalan? Semua orang akan tanya. Orangnya bukan bilion. Entah berapa ratus juta, bilion dah kita dunia ini daripada zaman ada sampai sekarang. Itu kan urusan kita. Jangan kita mengenai tugas Allah Azza wa Jalla. Tugas Tuhan bertanya manusia, tugas dia. Seorang-seorang itu Allah bagi tahu Quran. Tiap orang kan Allah balas bagi pembalasan soalan. Kita tak fikir benda tuan-tuan. Kita fikir baca kita nak tambahkan ilmu amal. Betulnya yang betulnya kita fikir aku nak tambah ilmu tara mana. Aku nak tambah amal tara mana. Aku nak buat kebaikan banyak mana. Fikir macam tu. Tak fikir macam mana Allah nak proses manusia seorang-seorang. Agak kalau tengah-tengah buat perusahaan-urusan aku lompat ke contohnya. Aku lari ke tempat lain. Tak ada. Semua kita tidak akan lepas bebas daripada urusan agama di pada masyarakat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatnya apa dia? Inna rabbaka labil mirsad. Allah tajam penglihatannya. Allah sebut Quran, inna rabbaka labil mirsad. Allah tu tajam penglihatan. Allah nampak semua manusia. Baik, buruk, jahat dan alim. Benar dan salah. Tak perlu kita bimbang. Sebab Allah punya suluhan mantap, jitu dan terlalu hebat. Sebab Allah menyuluh manusia dengan neracanya sebagai Tuhan, bukan sebagai makhluk macam kita. Baik. Allahu Akbar. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, maka dibangkit kepada Tuhan mereka yang silun dalam keadaan mereka itu mengikut keturunan masing-masing. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Berlaku seperistiwa di dalam keadaan masa bangkit masing-masing. Lalu berkata orang telah mati. Orang mati lama ni berkata, dia kata, siapakah yang bangkitkan bertidur kubur kami? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan bertempat tidur kami? Kami dah lama dekat sini. Puluhan tahun. Siapa bangkit kami semula? Mereka bertanya. Orang ini siapa puan-puan? Orang kufur lah ni. Yang asyik tanya apa ni tentang siapa bangkit kami, itu orang kufur lah. Masih nak berhujah dengan Tuhan. Yang betulnya, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kau matilah mati baru, itu kuasa Allah. Tapi orang macam ni, tanya balik. Ya wailana man ba'athana min marqad. Hei, siapa yang bangkit kami ni? Kami seronoklah dalam, mana seronok maksudnya kami redalah dalam kubur ini selama-lama. Tiba-tiba, ada kebangkitan semula bagi orang telah mati. Untuk apa ni? Untuk persoalan syurga neraka nanti. Itu cerita panjang lagi. Lalu kata mereka, siapa kami? Malaikat jawab bagi mereka kata apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Mereka jawab kepada orang bertanya tadi dengan lantang, kata malaikat, inilah sebenarnya janji Allah kepada orang beriman. Orang beriman Allah janji dengan kemenangan, kejayaan, maka sekarang masanya mereka dibangkit, syurga menanti. Itu masa malaikat itu. Mereka bangkit saja, syurga menunggu mereka untuk mereka masuk. Maka ketika itu,
Seolah-olah gambar kita bagaimana hari kebangkitan nanti, yang beriman tak ada masalah. Ya masalah orang tak beriman sajalah. Hidup mengatap menangis. Bersih beriman tak ada masalah. Syurga menanti dah. Mereka masuknya. Rehat dalamnya dengan perkataan. Jadi ayat ini bercakap tentang orang kafir lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladain mudharun, dan kata Allah Azza wa Jalla, in kanat illa sayhatan wahidatan, hanyalah dengan berlakunya satu perkikan saja, maka semata manusia himpunkan perceraan dibawa hadir untuk menerima balasan amal mereka. Allah sebut dengan satu sumpitan, satu namanya malaikat Israfil meniup segala, bangkit semua. Kata Allah, seorang pun tak tinggal, mereka dihimpun tempat bicara yang terbuka. Dalam hal ini, saya pandangan menyatakan bahawa bila bercakap tentang hari kebangkitan semula manusia, arti kita cakap tentang padang himpun manusia. Jadi bagaimana besarnya padang itu untuk manusia berhimpun? Saya jawab dengan mudah. Pandangan saya ini bersama berdalil di para ulama jawab dengan mudah. Kita renung sajalah. Ini jawapan ya. Macam mana Allah boleh bangkit manusia begitu rupa? Kalau Allah boleh cipta manusia seramai itu di bumi Allah, apa masalah Allah nak himpun manusia kembali? Satu yang cukup mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita ni tuan-tuan, saya kait macam ni sajalah. Jangan banyak berfikir benda di luar pada kotak pemikiran kita. Dan konteks kita boleh faham. Jangan fikir banyak. Kalau kita renung fikir amalan kita. Setakat mana kita nak buat ibadat, nak buat amal secara konsisten. Hal-hal berkait dengan soal kebangkitan semula, Allah bertanya orang seorang ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu, Maha berkuasa, Maha agung dalam urusan-urusan tersebut. Bukan kita yang maha tahu. Kita tak tahu apa sebenarnya. Baik. Dan sekarang lah, dalam bahasa mudahnya, orang telah meninggal dunia. Kita tengok jenazahnya pada masa dia belum dikebumikan. Muka tengok wajah, oh kawan aku seorang dah pergi dah. Umur seusia sebaya, tapi dia meninggal hari ni. Sekejap lagi akan buka alam barzakhnya, alam kuburnya. Terziarah orang mati, mungkin kawan kita juga, Masya Allah, baru semalam makan nasi lemak dengan dia, dia meninggal. Kita hanya, meratapi sajalah. Tapi hakikatnya dalam bahasa agama, tempat itu kita juga. Tempat kita juga. Tempat kita. Tempat kawan kita, itu tempat kita. Sebab kita kena ambil iktibar, ambillah pengajaran sebalik apa yang berlaku. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki keimanan dan kekuatan hati dan jiwa baik. Tuan-tuan sekalian, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun, maka semua manusia akan dibangkitkan di tempat perbicaraan kami, iaitu tempat yang terbuka luas. Keluasan kita dah sebut Allah yang Maha mengetahui, tetapi hebat mahkamah akhirat ini, mahkamah yang tidak ada di sana penutup dinding-dindingnya. Terbuka sungguh. Hakimnya terbuka, pendakwa raya terbuka, dan saksi terbuka, kita terbuka. Mana orang boleh tonton belaka. Live talikas akhirat rupa-rupanya. Tak ada bilik kebal, hanya pesalah dengan pendakwa, tak ada. Allah akan buka mahkamah secara terbuka. Inilah yang kita kena takuti, kena bimbang. Sebab apa? Sebab di dunia kita boleh sembunyikan keburukan kepada orang. Seorang ibu sembunyi keburukan kepada anak-anak dia. Seorang ayah sembunyikan keburukan kepada anak-anak dia. Seorang anak pula tak tunjukkan keburukan pada si ayah si ibu. Dunia kita mampu untuk tutup. Tapi di akhirat, no. Allah akan buka mahkamah bersidang, didengari oleh semua orang tentang kita punya kebaikan ataupun kita punya kesalahan dosa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sebab itulah saya minta maaf, renung menjadikanlah kita rasa takut, bimbang dan seumpamanya. Kita tak ada takut, Tuhan takut.
bila dedah ke rahsia kita, sedang kita simpan rahsia puluhan tahun. Saya tak kata rahsia, tak rahsia lah. Mungkin kejahatan kita, mungkin dosa kita. Kita simpan puluhan tahun, tapi bila Allah nak buka, Allah buka by cash. Terdengar begitu saja, tanpa seorang pun boleh menafikan itu kejahatan, itu kebaikannya. Semua akan diperdengarkan Allah SWT. Itulah fikir renungkanlah. Pada kalangan kita yang cuba untuk cipta kejahatan, renungkanlah. Tak payah fikir 60 kali sekali pun kita kena fikir. Aku ni buat baik ke salah ni? Jahat ke benar? Kalau benar, teruskan. Jahat, tinggalkan. Buat pahala ke ataupun Allah punya kemurkaan? Kalau benda pahala, Allah reda, teruskan. Kalau Allah murka, tinggalkan. Itu saja. Sifir kita, itu sifir kita. Innal haqqa wahidun la yata'addad. Kata para ulama, kebenaran itu satu, tidak berbilang-bilang. Innal haqqa wahidun la yata'addadu. Maksudnya kebenaran satu tak berbilang-bilang. Maksud yang baik satu je. Tidak 2 dan 3. Pahala satu. Kebaikan satu. Satu je. Satu pahala lah maksudnya. Kebaikan berbagai. Tapi dosa ini bebanan pada kita. Betullah orang beriman dia tidak akan biarkan hidupnya bergumul dosa, baliknya sentiasa hidup dengan keimanan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal haqqa wahidun la yata'addad. Baik. Sama sikit lagi. Muka 101 tu di bahagian bawah tu. Yatin. Berkenaan perihal tujuan sangkakala, tiupan sangkakala, terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan peristiwa tersebut. Dengar elok tuan-tuan. Hadis ini bercara tentang tiupan sangkakala. Yang pertama lagi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi telah bersabda, jarak antara 2 tiupan sangkala ialah selama 40. Nabi sebut 40. Tiupan pertama, kedua tu jaraknya tiupan sangkala 40. Lama jaraknya 40. 40. Lalu mereka bertanya, sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah 40 itu wahai Abu Hurairah? 40 hari? Nabi sebut tu 40 hari, 40 apa? 40 hari ke 40 malam? 40 tahun. Kata sahabat Abu Hurairah, apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku enggan beritahu. Aku tak nak jawab. Ini kata para ulama adalah suatu penghormatan besar Hurairah kepada Nabi SAW. Dia tak nak bawa benda-benda yang belum pada konteks. Dia pegang untuk dirinya. Ada benda yang tak boleh sampaikan. Ada benda yang disampaikan. Baik, itu kenyataan. Jadi kata Hurairah, aku tak sebut jawapannya. 40 hari ke macam mana? Lalu mereka pun bertanya lagi. Abu Hurairah, wahai, apakah 40 tahun? Dia kata jarak pertama kedua itu 40. Itu apa dia sebenarnya? 40 hari. Aku tak jawab. Sahabat tanya lagi, apakah di arba'ina sanatan untuk tempoh 50 tahun? Kata Hurairah, aku pun tak beritahu kepada mereka. Aku enggak beritahu. Aku yang lebih tahu daripada mereka sebab Nabi beritahu. Aku tak beritahu kepada mereka. Lalu kata Hurairah radhiyallahu anhu, aku enggak beritahu. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, mereka bangkit seperti tumbuhnya pokok kecil. Ini satu cerita yang lain pula, tapi ada yang sama. Maka soal 40 tadi tak ada penjelasan lagi pada para ulama 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun. Tetapi apa yang pada tempoh itu Allah yang punya. Kita ada perkuatan nak bertanya lebih detail 40 hari ke 40 bulan. Kalau bulan panjang sangat, kalau 40 tahun lebih panjang. Tak usah kita. Allah lebih berkuasa menentukan jarak antara tiup pertama kedua itu berapa lama. 40 hari ke 40 tahun. Tapi itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pun tak sebut. Baik. Tentang cerita sebenarnya. Tak ada jumpa ya. Dia meneruskan ceritanya. Kata orang, dia pun bercakap lagi kepada sahabat ni. Tadi bercerita tentang Nabi punya jarak masa segala. Sekarang aku cerita lagi. Ceritanya, tiada satu pun jasad manusia melainkan dibinasakan kecuali tulang, iaitulah ajb al-dhambi, tulang yang halus di bawah tulang salbi,
daripadanya dihidupkan pada masa pada kiamat. Jadi nak cerita kepada kita, kata Rasulullah, Nabi bersabda bahawa mayat ini hancur lebur belakang. Tak ada satu mayat yang lengkap, melainkan hancur dimakan oleh ulat dan tanah. Ulat tanah dimakan oleh bumi lah. Tak ada mayat yang sempurna. Sebab dalam agama ikut Nabi Sallam, hanya satu mayat saja yang akan terjaga tak dimagmah oleh bumi, oleh ulat-ulat tanah. Siapa? Jenazah Nabi-Nabi Rasul sallallahu wassalam. Ada hadis Nabi sebut kepada kita, innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Tanah-tanah tak akan meratah daging Nabi-Nabi batang mereka tak akan makan. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Tanah-tanah tak akan meratah daging dan isi kepada tubuh badan para Nabi-Nabi. Maknanya mereka tak disentuh oleh ulat tanah. Macam mana mereka meninggal, itu akan mereka. Dengan sempurna, dengan wajah, dengan tangan, kaki, lengkap. Maksud Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita kena yakin dalam bab akidah, Nabi Muhammad hidup alam barzakh. Bukan dunia, tapi alam barzakh bagaimana, tak tahu, tapi hidup. Itulah kehebatan Nabi dan Nabi-Nabi yang lain. Allah punya rezeki besar buat mereka ni, Tuhan Allah beri. Buat mereka ni pejuang agama, sabar dalam dakwah, sabar dalam mengajak kepada kebaikan. Orang hantam pukul, mereka sabar. Dan kesan mereka berjaya di akhirnya untuk bawa agama. Maksudnya kita Muhammad sendiri, setelah Nabi hijrah ke Madinah, bertahan 10 tahun, Nabi hijrah, bertahan untuk bawa Islam sampai kepada kita. Kesannya, kita terima Islam secara mudah. Bab ibadat, bab pakaian, bab cara harta benda, bab keluarga, terima pada Nabi SAW. Nabi kental, baik itu cerita lain lah ya. Baik. Cuma kata riwayatnya, ada satu tulang yang tak akan hancur pada manusia. Apa namanya? Iaitu ajbul dhambi. Tulang yang halus terletak di bawah tulang salbi. Tulang itu, tulang disebut sebagai tulang yang tak akan putus, tak akan hancur. Sebab apa? Daripada tulang-tulang akan bangkit manusia semula. Mana pada tulang itu akan tercipta manusia selengkap-lengkap akan dibangkit semula. Wallahu alam. Ini adalah hadis kata pada Rasulullah disebutkan Imam Bukhari Muslim yang berbaki wallahu alam. Saya tak boleh nak sebut detail, cuma nak cerita tuan-tuan di padang mahsyar nanti belum kita dibangkit, jarak di antara penipuan pertama kedua 40 tahun ke bulan ke tak disebut, tapi 40. Wallahu alam. Lama masa, wallahu alam. Baik. Yang keduanya, hadis menggambarkan tentang bagi manusia itu akan binasa dalam kuburnya kecuali ada satu tulang kecil namanya adbu dzambi, iaitu tulang yang halus terletak di bawah tulang salbi kita, tak akan hancurkan. Daripada situlah mula Allah bangkitkan kita manusia. Daripada tulang itu kita mula bangkit sebagai manusia di alam bumi. Soal dia bercambah menjadi manusia, kemudian kita bangkit. Itu cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari Muslim. Ini kita sikit lagi kita sebut. Ada sikit perbezaan kita sebut di sini. Buka surat 102. Terdapat beberapa perbincangan ulama tentang masa dan jarak antara sangkakala itu. Ada ulama bincang. Ada ulama bincang tentang isu jarak sangkala. Berdasarkan pada hadis yang datang ataupun daripada asar tertentu. Ulama bincang, bukan ketapan. Melihat dengan kacamata perbincangan. Tak ada ulama kata, mesti 40 hari. Kata tak, tidak. Mereka serah pada Allah, tapi ada ulama kata, ini ceritanya. Ada yang riwayat menyatakan bahawa Muslim menyatakan jaraknya 40 tahun. Yang cerita Muslim sendiri. Dia bawa satu hadis yang lain, seolah menggambarkan Nabi sebut bahawa jarak tiupan yang pertama kedua ialah 40 tahun. 40 tahun tu maknanya lama lah kan. Kita seronok tu. 40 tahun sempat lagi. Jangan berfikir macam tu. Ya. Allah Maha Kaya, 40 tahun mungkin jadi 2 tahun saja. Kita tak tahu. 40 tahun jadi setahun saja kita tak tahu. Ya. Waktu kematian kita tak kenal masa dan waktu. Mungkin malam ni, pagi besok. Mungkin lusa dan tolak kita tak tahu. Baik. Wallahualam. Terdapat juga perbincangan tentang jumlah tiupan segala 2 dan 3. 2 atau 3. Hasilnya, apa yang paling utama adalah tiupan segala adalah penanda bahawa alam sudah pun sampai penghujungnya
usianya dan manusia akan bangkit bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ini konklusi yang cukup tepat. Conclusion yang tepat daripada Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata apa? Dia kata hasilnya apa yang paling utama adalah tiupan sangkala adalah penanda aras bahawa alam sudah tamat penghujungnya dan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Berlaku macam tu, makna kita bye-bye, selamat tinggal lah. Bumi dah tak terima kita dah. Dan kita kembali kepada Allah dan bumi hancur lebur dah. Tak adalah bukit bukau, tak ada. Semua akan hancur dalam masa yang pendek saja. Allah boleh binasa dalam masa yang cukup pendek, ringkas saja. Itu punya Allah. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq idza asy-syamsu. Macam-macam lah ayat Quran. Bercakap tentang kehancuran alam bumi ini pada matahari bulan semua akan hancur. Itu semua dalam keadaan Allah saja yang Maha berkuasa. Itulah kerja kiamat bukan urusan manusia. Kerja dari sudut untuk memberi balasan manusia yang amal bukan kerja manusia, itu kerja Allah SWT. Dan balasan untuk orang berdosa pun balasan Allah yang beri, bukan manusia boleh balasan. Kita boleh tengok orang buat maksiat, kita pun terpukul, tendang terajang sampai mati, tak boleh. Kita kena dakwa pula. Tengok orang maksiat, kita pun pukul balun terajang sampai orang tu cedera, tak boleh. Larang dengan tegas boleh. Beritahu dengan tegas yang tak boleh buat, haram, tak ada masalah. Tapi mengambil sikap sampai kita pukul orang, tak boleh lah. Haram pula kepada kita. Jadi ini di antara peringatan tentang soal kita dengan kebaikan dan segala kebaikan secara baik, tuan-tuan sekalian. Hakikatnya, tiupan sekala yang terbuka daripada Allah dan tentang kuasanya. Itu hakikatnya. Bila Allah kirim malaikat untuk hancur bumi, apa tanda, tuan-tuan? Tandanya, Allah berkuasa untuk menutup hidup ini, bumi ini, dengan satu tutupan namanya hari akhirat. Akhirat muncul, dunia akan hancur. Sekaligus. Itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kemampuan nak fikir, tuan-tuan sekalian. Semua makhluk, manusia dan alam cakrawala, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepadanya dengan berlakunya hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Bermakna bila sampai dah tiupan sekali ini, semua kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal kita mula dibuka satu-satu untuk dihitung, dinisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal yang berkaitan bilakah waktu sakala akan tiup atau diisytiharkan, dapat hadis menunjukkan bahawa ditiup pada Jumaat. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu illa ayyakuna bil Jumaah. Tentang isu berlaku kiamat bila, ulama kita ada perbincangan. Majoriti ulama kata ia berlaku pada hari Jumaat. Tidak Sabtu, tidak Ahad, tidak Khamis, tidak hari Isnin yang lain. Isnin dan Sabtu tidak ada. Hari Jumaat. Ada disebut macam tu. Nabi kata kiamat akan berlaku melainkan hari Jumaat. Allah akan hancurkan pada hari Jumaat. Mana kalau hari ini hari Sabtu, ya, hari Ahad ke Senin, kita dah tak kiamat dah tu. Seminggu lagi lah. Dah selamat kan? Tak selamat juga. Kiamat kita yang kedua mati. Tunggu Jumaat akan datang, hari ini mati. Tak jumpa juga. Kiamat kita kecil, mati. Mati itu bila-bila masa. Baik. Namun begitu, apa yang saya nak kaitkan ialah kuasa Allah segalanya. Tak ada kuasa yang boleh menandingi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, hari Jumaat sebagai hari penuh kemuliaan. Sebagai Jumaat, tuan-tuan, hari penuh kemuliaan, hari keampunan, hari kebaikan, hari kemuliaan, hari beramal beribadat. Lepas tu kita jangan abaikan Jumaat dengan istighfar. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak, dan buatlah kebaikan semau-mahunya, kerana hari Jumaat ni hari keberkatan. Kalau kiamat Jumaat, tandanya bumi akan tamat pada Jumaat. Tengah kita beramal lagi baik, lagi bagus, baik. Apakah ada hadis tentang kiamat tidak Jumaat? Ada. Ada hadis tentang bukan hari Jumaat, tapi Allah boleh berlaku bila-bila masa tanpa Jumaat. Ada hadis. Tapi hadis ini bagi saya lebih kuat sebab disebut Imam Muslim. Hari kiamat tak berlaku hari Jumaat. Ada dalilnya. Sebab Imam Muslim, tuan tidak akan bawa hadis melainkan hadis sahih. Muslim tak bawa hadis palsu. Dia akan pasti hadis sahih, itulah yang dirakam dalam kitabnya Sahih Muslim. Baik tuan-tuan, itu di antara tajuk kita pada pagi ini. Dalam tajuknya manusia berpecah dalam kelompok. Sebab tu kita harap sangat pada Allah Azza wa Jalla
kelompokkan kami dalam kelompok yang beriman, ma'a as-salihin, ma'a al-mukhlisin, mal-abi al-musalih. Kita nak Allah angkat kita bersama orang soleh. Ahli syurga kita nanti bersama kita orang soleh dan kita masuk bersama Nabi-Nabi. Salatu wassalam. Itu di antara bicara kita pada hari ini, dan tajuk akan datang insya-Allah bertajuk hari akhirat terbongkar segala dosa. Allahu Akbar. Ini tajuk yang amat-amat berat bagi saya lah tuan-tuan. Saya berat tu rasa dah awal sekadar rasa dah. Sebab tajuknya hari akhirat terbongkar segala dosa. Kalau kebaikan tak masalah. Yang takut dosa tuan-tuan. Orang tak tahu ke tahu itu. Orang tak tahu dosa bumi, masyarakat orang tahu. Oh, bukan ni rupa-rupanya buat maksiatnya. Lama betul dia buat, 20 tahun, 30 tahun. Bukan ni rupa-rupanya. Kita takut. Kita menerima bebanan pada masyarakat. Betullah tajuk kita akan datang, hari akhirat terbongkar segala dosa. Sifat tajuknya untuk menegur kita. Bukan membang kita, tidak. Untuk tegur kita supaya berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai tahap kita melupai akan adanya hari pembalasan ataupun hari perbicaraan yang mana Allah akan buka semua keaiban kita satu-satu, termasuklah kebaikan kita satu. Di mana pilihan kita semua tuan-tuan, pilihan saya dan pilihan kita semua, kita nak Allah angkat daripada kita keburukan, Allah ganti pada masyarakat dengan rezeki keimanan, amal soleh. Kita nampak, ini amal aku tahajud aku buat, ini amalku sedekah aku buat, ini amalku ke Mekah pergi. Nak macam kita tak nak, Allah tunjuk, ini kamu tipu orang, tak ramai satu orang. Dalam perniagaan, kamu minta orang bagi kamu 1,000, satu orang kamu lari contohnya. Untuk apa? Tipu orang. Ini kamu berniaga, langgar. Tak nak macam tu. Tak nak tuan-tuan, kita nak Allah angkat pada kita keburukan, Allah ganti paparannya. Inilah kebaikan kamu, bukan dosa kamu. Mudah-mudahan akan datang kita akan bincang tentang tajuk di akhirat terbongkar dosa. Untuk hari itulah sekadar apa yang saya dapat sampaikan hingga masa yang terbatas 1 jam. Lebih kuranglah 1 jam 5 minit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki keimanan yang kental, ketakwaan yang berpanjangan, kerahmatan yang berterusan, dan teruslah kita istiqamah dalam kita mencari ilmu, mencari iman, mencari amal soleh, dan nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita dimenangkan, bukan dirugikan Allah Subhanahu. Itulah sekadar pada pagi ini pertemuan kita. Kalau ada soalan, saya terima, boleh kita berikan jawapan secara mudah, ringkas sajalah. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruh, ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitan. Kita baca doa ataupun kita dengar soalan kalau ada. Silakan. Jemaah, saya dah unmute. Ada sesiapa nak tanya boleh? Sebab dalam chat, dalam ruangan chat tidak ada soalan. Tidak ada. Jadi kalau mungkin ada jemaah yang nak bertanya, boleh unmute ya. Kalau tidak ada, dan kita boleh tamatkan pengajian kita hari. Boleh tamatkan, kita doalah kalau tak ada. Okey. Silakan jemaah. Boleh unmute ya kalau nak tanya. Tak ada lah tu. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah. Dia orang faham tu, faham insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.